Assalamualaikum. Saya Nurul Hashifah binti Hamid, nama matrik 2220851. Saya daripada Bitara SDM BHT ingin menemu buas salah seorang usahawan kita untuk video assignment grup kami. Okey Cik, boleh perkenalkan diri? So saya Nik Muhammad Arsyad bin Anwar, which is one of student dekat UPNM juga. So saya buat bisnes share partner bersama 3 rakan, iaitu bisnes barbershop. Okey. Terdapat beberapa soalan lah yang ingin saya menanyakan Cik tentang bisnes yang which is barbershop yang Cik jalankan. Okey, first macam mana Cik boleh terfikir untuk mendudukan perniagaan tersebut? So maksudnya macam mana nak start perniagaan tu lah. So pertama sekali perniagaan barbershop ni start after PKP, like 2021 lah, macam tu lah, like that. So after PKP dan masa tu kita orang lepak dekat one of mak. Masa ni dah maksudnya dah boleh lepak kedai mamak lah. So kita orang lepak kat kedai mamak. This is before PKP, and then reda and the PKP balik. Faham tak? So masa reda tu lah, and then we expect time tu dah tak ada PKP. So masa tu dah lama duduk kat rumah, and then kita orang kumpul balik, and then biasa talks macam omong kosong di kedai mamak. Just talk, kita kena cari income yang boleh dijadikan side income jugalah for the firstly, as like side income. So bila bincang terkeluarlah, jom lah buka barbershop kan. Sebab di antara yang kita orang lepak ni ada before this dia pernah buka business barbershop, but dah close disebabkan PKP. So why not we combine and then we do it again. Teruskan and then we do it again. So after that sembang jadi. Bila jadi, so benda ni terjadi secara mudah je. Yang macam mana kita orang adalah 3 orang, iaitu share partner lebih daripada 3 orang. Saya ada lagi 2 orang, tapi 2 orang ni dah almost umur dah lewat usia, which is 40 lebih. 2 orang ni, dan kita orang keluarkan modal masa tu dalam 243 macam tu lah, untuk saya punya kedai, untuk satu kedai barbershop. Actually kita tak memfokuskan sahaja dekat barbershop, tapi kita memfokus juga dekat side income, which is adalah sedikit berkenaan dengan vapor shop. We combine in one shop, ada vape shop and then ada barbershop. Tapi basically kita punya main business adalah barbershop. Okay. Bisnes barbershop tu masa first Encik buka berapa pekerja? Masa first kita orang buka, saya sendiri terlibat sama. Masa first buka saya sendiri terlibat sama, dan saya punya seorang share partner. Kat situ 2 orang, dan masa tu kita orang ada ambil lebih kurang 5 pekerja. So totally adalah 7 pekerja. Tapi dalam masa yang sama, jika kita dikira secara luasnya, kita berada di suatu organisasi sebab kita bekerjasama dengan syarikat luar, iaitu UMD Distribution, iaitu Underground Movement Distri di Seremban. Kita ada bekerjasama. So kita punya HR pun kita join diorang apa semua. So pembayaran gaji apa semua melalui diorang. So dikira besar jugalah sebab kita bekerjasama dengan syarikat lain. Okay. Kayaknya first modal yang Encik buat keluar tu combine sekali dengan vapor shop atau khas untuk barbershop je? Tak, khas untuk barbershop saja. Sebab untuk vape shop kita orang hanya buat as a consignment, which is letak barang dahulu, dah ada orang beli, dan baru kita bayar balik. Okay. Boleh saya tahu berapa anggaran yang betul-betul untuk barbershop punya modal? Untuk barbershop tak silap saya 244,000 ke 243,000.
sekali dengan kedai apa semua? 100% total renovation kedai, barang-barang kelapa gading untuk pengetahuan semua, kita punya kedai sedikit berkonsep, which is berkonsep vintage, iaitu vintage and cafe racer. And then satu lagi kita berkonsepkan besar, which is kalau nak tengok dekat KL ni barbershop yang 6 kerusi tu susah jumpa, which is biasanya ada 3 kerusi ke 4 kerusi. So barbershop kita orang 6 kerusi. And then barang-barang yang kita gunakan sedikit high end, that's why price lebih pricely. And then decorate kedai and so on. Saya rasa benda tu lebih lagi kalau dikira, tapi normally 243,000 ke 244,000. Seperti yang kita tahu, mostly usahawan ni buka bisnes mostly untuk keuntungan. Ya, betul. Okey, bolehkah saya tahu berapa keuntungan yang Encik dapat dalam satu jangka masa atau bulanan? Okay, for the firstly, bagi saya dalam bisnes ni kita kena lihat secara long term. Kita tak boleh lihat secara short term, which is bisnes barbershop adalah bisnes yang bukan sahaja hari ni you buka, hari ni terus boom akan meletup. Ini sebab kita menyediakan servis. So bila kita menyediakan servis, bukan sahaja dia akan mengambil sedikit masa untuk orang datang dan orang kenal kedai kita, tapi dia lebih kepada kita perbaiki servis kita, and then kita punya sale dan kita punya keuntungan akan improve melalui itu. So kalau lihat untuk dulu masa tahun pertama kita orang lihat 3 bulan, 6 bulan dan setahun, which is 3 bulan pertama buka kedai not too bad, sebab kita orang dah first kita orang dah cecah sales, dah cecah almost dekat belasan ribu, dan keuntungan ada lebih kurang less than 10,000. But bila untuk 3 bulan pertama, so selepas 3 bulan seterusnya, iaitu dalam keadaan 6 bulan, saya lihat progression makin meningkat sebab kita banyak buat dari segi marketing, and then dari segi services kita upgrade yang biasa dekat barbershop biasa lebih kepada skill, barber skill, so kita dah upgrade and so on. And then sales meningkat 28 ke 30,000. And then after 1 year progression kedai meningkat juga. Lepas dan maintain sampai sekarang, saya rasa maintain lah almost dalam 44 ataupun 50,000 every months lah. And then keuntungan separuh lah, biasa separuh ataupun lebih sikit, which is keuntungan 30 ke 25,000 lah per month. Tapi ada potongan lah antara share-share dari segi keuntungan dan duit company. Okay, for the last question, saya nak tanya lah. Okay, Cik sebagai usahawan, saya nak tanya apa perancangan masa depan Cik dan nasihat kepada usahawan di luar sana? Rancangan pada masa depan. Pada rancangan pada masa depan, niat saya adalah saya nak buka barbershop yang ada kualiti. Sebab kalau kita boleh lihat dekat Malaysia terlalu banyak kedai gunting rambut lah. But what kind of barbershop we need? Which is kalau tengok kat US, barbershop dia kerajaan dah tetapkan kedai gunting rambut adalah RM50 lah price dia. Tapi dekat Malaysia lain, kita tak ada tetapkan, which is ada yang RM10, ada yang RM20, ada yang RM30 dan lebih lagi lah. So saya harap kita boleh standardiskan semua. At least harga yang paling kurang hanya boleh diletakkan RM30. Saya harap benda tu boleh dibuat one day, dan supaya industri barbershop boleh pergi jauh one day. Sebab kita punya barber dekat Malaysia ni, bagi saya skillnya bagus, talentnya ada, tapi peluangnya kurang. So itu sajalah kalau dari segi perancangan saya. And then dari segi pesanan saya, tak ada apa. If you want to start, just do it. But when you just do it, never go back. That's it. Okay, terima kasih untuk meluangkan masa dengan kami apa semua. Tu je.